Rasanya hati
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke suara? Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Ustaz ke? Dengar Ustaz. Dengar. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan dengan awal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا والحمد لله رب العالمين. Pertamanya terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini, alhamdulillah. Dan untuk sesi preview ataupun taklimat kelas asas Al-Quran Dani Al-Baghdadi. Jadi pertamanya Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir kerana taklimat kita buat ni untuk berikan gambaran ataupun memberikan penerangan tentang kelas yang akan tentang perempuan jalan nanti insya-Allah. Okey. Pertamanya sebelum lebih lanjut, kelas kita insya-Allah kita akan jalankan secara online lah. Kerana sebenarnya kami di sini pusat pengajian Al-Quran di Sentul, kita memang ada kelas lah di Sentul. Cumanya untuk tempoh MCO atau PKP ni kita kena tutup lah. Dan semua kelas-kelas di center kita jalankan secara online. Ada Zoom, ada live dan sebagainya lah. Jadi untuk sesi kelas yang Februari ini memang kita buat pengambilan intake setiap bulan. Baru ni sesi Junari pun ada 2021. Cuma sesi Junari ni yang terakhir kita buat secara bersemuka, and then kita bulan Februari kita buat secara online Zoom insya-Allah. Jadi memang kita buat setiap bulan insya-Allah, cuma untuk bulan ni kita buat secara online lah Zoom insya-Allah. Jadi untuk pagi ni Ustaz akan share sedikit berkenaan dengan kelas yang ada di center. Kemudian kalau tuan-tuan perempuan berminat untuk mendaftar, boleh daftar selepas daripada sesi nanti saya akan beritahulah macam mana nak daftar. Dan insya-Allah saya akan beritahu juga bila tarikh dan kelas kita akan mulakan dan apa yang tuan-tuan perempuan akan belajar dalam sesi kelas nanti insya-Allah. Okey. Saya Ustaz Omar Aizat yang mesej yang mesej dalam grup lah ataupun yang selalu mesej tuan perempuan. Kalau PM tu saya yang balas lah. Iaitu pengurus di Pusat Pengajian Center Al-Baghdadi Bandar Baru Sentul. Kami kat sini sudah mengajar, sudah buka center lebih kurang. Nanti saya akan tunjuklah gambar-gambar di center, iaitu kelas yang kita pernah jalankan. Kemudian kami sudah menjalankan kelas lebih kurang dalam hampir ke 6 tahun, tak silap 6 tahun ke 7 tahun. Alhamdulillah ramai juga yang telah khatam Quran bersama dengan kami. Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk sesi pagi ini tidak terlalu lama, insya-Allah saya akan share beberapa perkara yang penting sahaja. Tapi sebelum tu saya nak share dulu berkenaan dengan ini ada beberapa poin-poin lah yang saya akan share untuk pagi ini. Insya-Allah tidak terlalu lama, mungkin tuan-tuan sendiri ada urusan yang lain, tak ada masalah. Okey, so pendahuluan keutamaan mempelajari Al-Quran
keistimewaan TNI Al-Baghdadi, praktikal ketukan dan soal jawab sekiranya ada insya-Allah. Dan hujung nanti saya akan share berkenaan dengan apa silibus kelas kita, apa yang kita akan belajar, berapa tempoh masa dia, yuran dia dan sebagainya insya-Allah. Okey, sesi yang pertama pendahuluan. Tahniah, terima kasih semua. Tak payah ice breaking lah. Ini kalau kat kelas kita buatlah ice breaking. Tapi ni tak, kita tak ada buat ice breaking. Cuma kalau sekiranya suara tak dengar boleh maklumkan. Kalau tak boleh apa nama tu cakap, boleh hantarkan mesej pun tak apa, tak masalah. Okey, keutamaan mempelajari Al-Quran. Yang ni saya rasa kalau Ustaz cerita pun semua orang dah tahu kan. Okey, tapi Ustaz nak share juga supaya menjadi panduan ataupun refresh pada kita lah keutamaan belajar Al-Quran. Mengapa perlu kita belajar Al-Quran? Okey, ada 4 sebab 4 sebab yang Ustaz share kat sini kenapa kita perlu belajarkan. Kalau saya tanya perlu tak belajar Al-Quran, memang perlulah. Tanya siapa-siapa orang yang Muslim, dia akan jawab memang perlu belajar Al-Quran. Dan memang perlulah. Kenapa? Macam-macam lah. Macam-macam. Kadang-kadang bagi tu Ustaz, saya nak baca dengan baik, saya nak khatam Quran dan sebagainya. Tetapi pengalaman yang Ustaz boleh share iaitu berkenaan dengan 4 sebab yang paling utama kita perlu belajar Al-Quran. Yang pertama ialah supaya kita tahu sebutan dan beza huruf Al-Quran. Ini yang penting. Kenapa? Sebab dalam sebutan huruf Al-Quran ni, dia ada huruf Al-Quran ni, bila kita nak menyebut tu dia ada sebutan dia. Dia tak boleh kita main sebut-sebut macam tu je. Contohnya huruf Ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain kan? Huruf Ain tu dia ada sebutan dia, nak kena kat mana dia punya makhraj. Makhraj dia tempat keluar, tempat sebut dia. Yang tu yang kita kena tahu. Kemudian tu yang pertama. Yang kedua, untuk kemudian kita bezakan huruf Al-Quran. Bezakan maksudnya apa? Bezakan ialah ada huruf-huruf Al-Quran yang mempunyai sebutan yang lebih kurang sama. Contoh huruf Sad dengan Sin. Ihdinas sirata. Sirata. Ihdinas Sin. Sad bukan Sin. Sad. Sirata. Dia kena tebal sikit. Kita tak boleh baca ihdinas sirata. Itu Sin. Nampak? So, tujuan kita belajar Quran adalah supaya bila kita baca Al-Quran itu dalam keadaan kita tahu cara sebut dia. Okey. Tahu cara sebut. Dan kebanyakan orang baca Al-Quran ni diikut-ikut saja. Diikut maksudnya yang dia baca sebelum ni, yang dia dengar sebelum ni dan dia baca itulah dia. Ikut je. Tidak secara, orang kata tidak secara Allahumma salli ala, tidak secara dia tahu. Nanti saya akan share. Okey. Kenapa kita kena tahu sebutan dan beza dia? Kerana Ustaz nak share sini sebab Ustaz selalu sebut dalam kelas ni, sebut kata tujuan kita belajar Quran ni pertama sekali kita nak selamatkan, kita nak perbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Pengalaman Ustaz ini yang kalau nampak skrin tu ada surah Al-Fatihah, kemudian kita ada nombor-nombor dia kan sampai 27. Ini adalah program yang kami buat iaitu kita perbaiki ada 27 kesalahan biasa dalam surah Al-Fatihah. 27 kesalahan yang biasa dalam surah Al-Fatihah. 27 tau. Maknanya 27 ni kalau Ustaz semak bacaan Fatihah dia tu mesti ada yang kena dekat antara 27 ni. Okey, maknanya salah baca. Contohnya bila kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim pada kesalahan yang ke-19 ni. Apa kesalahan yang biasa orang buat yang ke-19 ni? Iaitu dia baca, dia silap sebut. Siratal ladzi yang ni. Dia baca siratal lazi, zi. Yang sebetulnya siratal ladzi, dia baca siratal lazi. Kalau tuan-tuan dan puan, kalau kita baca siratal lazi, itu huruf zai.
huruf zai. Yang sebetulnya adalah huruf zal. Zai yang panjang sikit tu, ini zai. Zal yang pendek sikit. Ini zai. Ini zal. Tulisan tak nanti jangan Ustaz tulis ya. Zai dengan zal huruf yang berbeza. Ustaz cerita nanti apa dia punya implikasi dia kalau tuan-tuan perempuan salah sebutan. Okay. Huruf zai, ini huruf zai. Yang ini huruf zal. Zal. Zai atas tu bunyi dia sedikit kasar sikit, zai. Huruf zal dia punya huruf dia lidah kena keluar, the. Siratal ladzina yang atas tu zai. Dia beza dua huruf sebutannya. Sebab apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan salah sebut huruf tu, dia akan impact kepada dia punya kesan kepada makna dia dan boleh kalau Fatihah tu boleh mencacatkan bacaan Fatihah dan boleh membatalkan solat. Contohnya Ustaz sebut qalbun dengan kalbun. Qalbun dengan kalbun qalbun qalbun qaf lam dengan ba. Satu lagi huruf dia punya kalimah dia kalbun. Kaf lam dengan ba. Qa dengan ka. Jadi dua huruf berbeza tu. Qaf dengan kaf, dua huruf berbeza tapi sebutan lebih kurang sama. Qalbun kalbun, qalbun kalbun. Qa ka. Qa dengan ka. Qalbun qaf, kalbun kaf. Qalbun maksudnya hati. Qalbun maksudnya hati. Kalbun maksudnya anjing. Nampak? Qalbun hati, kalbun anjing. Walaupun dia punya kalimah dia lebih kurang sama, hanya berbeza qaf dengan kaf sahaja, tetapi maknanya berbeza. Qalbun dengan kalbun. Jadi sebut betul lah qalbun, sebab kita macam orang Melayu pun dia akan sebut kalbu, hati kan, kalbu. Dia sebut qa ke ka. Kalau qa qalbun hati, tapi kalau ka kalbun anjing. Nampak? Itu dia bahasa Arab. Bahasa Arab ni tukar huruf, tukar terus dia punya makna. Jadi sebab tu kita kena hati-hati bila menyebut huruf, terutama dalam bacaan surah Fatihah kita baca dengan betul. Boleh? Itu yang pertama. Okay. Baik, seterusnya yang kedua, sebab kita belajar Quran adalah tahu cara nak berhenti ataupun wakaf bila kita baca Al-Quran. Tahu nak berhenti ataupun wakaf bila kita baca Quran, terutamanya surah yang panjang-panjang, kita kena tahu macam mana nak berhenti. Kena tahu cara nak berhenti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Panjang tu. Ustaz nak berhenti kat mana Ustaz? Saya pun nafas tak panjang baru nak baca Quran ni. Dia tak boleh berhenti suka hati je. Sebab tu kadang-kadang kebanyakan orang yang selalu mesej Ustaz, saya bukan tak nak baca Quran Ustaz, tapi itulah bila baca takut salah kalau berhenti tu nanti. Dia punya masalah dia kan. Sebenarnya bukannya tak nak berhenti, bukannya tak nak baca Quran. Bukannya malas baca Quran. Memang nak baca Ustaz, tapi itulah kalau salah takut berdosa Ustaz. Dia tak tahu nak berhenti kat mana, takut salah makna dan sebagainya. Sebab tu perlu kita belajar Al-Quran untuk kita tahu macam mana kita nak berhenti. Sebab berhenti adalah perkara yang penting lah kita baca Quran. Berhenti satu, kemudian kita start balik pun satu part jugalah untuk kita belajar Al-Quran. Yang ketiga, baca Al-Quran dengan ilmu. Tujuan kita belajar Al-Quran supaya kita baca Al-Quran dengan ilmu. Bukan baca Al-Quran dengan ikut. Saya tengok contoh tuan-tuan perempuan, ini yang selalu saya sebut. Bila kita baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Tuan-tuan baca kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6 kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan puan tengok dekat kalimah ihdina ni yang Ustaz bulatkan tu, kalau nampaklah ihdina tu ada satu alif yang macam ada kepala sikit tu. Okey. Kalau kita baca kan, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Betul tak? Ihdinas siratal mustaqim. Kalaulah saya tanya, ihdina tu kita baca baris bawah, ihdina, betul tak? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Kita baca baris bawah. Memang kita hari-hari baca dalam Fatihah. Tapi situ tak ada baris. Kalau soalan Ustaz tanya, macam kenapa kita baca baris bawah? Kalau Ustaz tanyalah, kenapa kita baca ayat ke-6 surah Al-Fatihah ni ihdina, i itu baris bawah sedangkan tidak ada baris kat situ. Biasanya yang jawab, anak murid Ustaz jawab, biasa jawab kata apa? Dia kata, Ustaz saya belajar dulu, saya baca dulu macam tu. Ustaz saya ajar dulu macam tu. Jadi saya pun baca macam itulah. Itu biasalah jawapannya, jawapan standard. Bila kita jawab macam tu, maksudnya kita baca Quran bukan dengan ilmu. Kita baca Quran dengan ikut sahaja. Ikut. Kita tak tahu betul ke tak kita baca tu. Ihdinas sirat. Okey, baik. Itu satu part. Yang kedua, kalau sekiranya tuan-tuan puan-puan jumpa lagi kalimah yang ada macam ni, yang ada alif yang kepala macam kepala sod tu dekat ayat lain. Tuan-tuan puan nak baca baris apa? Kita nak baca baris apa? Adakah baca baris bawah juga? Sebab baris ada 3. Baris atas ada, bawah ada, depan ada. Nak baca baris mana? Okay, kita pun buat kesimpulan sendiri kan. Dia kata, kalau apa nama tu, sebelum ni belajar baris bawah, so saya baca baris bawah lah juga. Pun dia baca baris bawah. Itu bukannya dengan ilmu tapi dengan hentam saja. Orang Jawa kata hentam keromo. Jadi sebenarnya macam mana, ada tak kaedah dia? Ada kaedah dia. Bila jumpa yang macam alif ada kepala ni, nak baca macam mana? Ada kaedah dia. Macam nak tahu kaedah dia? Kena belajarlah. Kena masuk kelas. Kau dah tahu dia ada kaedah dia. Macam mana kita nak letakkan baris dekat situ. Boleh itu contohlah. So baca Quran kita kena baca dengan ilmu, bukan baca dengan ikut-ikutan. Kalau ikut akan ada masalah lah. Akan ada masalah apabila kita baca tempat-tempat yang mempunyai bacaan yang lebih kurang sama gitu. Okey. Dan yang keempat, yang terakhir, upgrade bacaan Al-Quran. Yang ini kita nak. Tujuan kita belajar Al-Quran tu supaya kita tak nak kita baca Quran pada tahap yang sama sahaja. Pada tahap yang sama. Kalau sembahyang tu asyik baca surah-surah lazim saja. Surah lazim, qul huwallah, 4 qul kan? Qul huwallah, qul falaq, qul a'udzu binnas, qul ya. 4 je. Inna a'tayna tabbat yada. Kan? Itu je. Ustaz, saya bukan tak nak baca surah lain Ustaz. Memang nak sangat baca surah lain Ustaz. Yang panjang tu macam Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am semua tu. Tapi itulah masalahnya, tak boleh baca Ustaz. Tak boleh nak baca. Bukan tak nak upgrade, tetapi memang tak boleh nak upgrade. Sebab tu kita kena belajar Quran supaya kita tahu ada ilmu tu. Saya kata belajar Quran, baca Quran dengan ilmu. Bila ada ilmu, kita akan datang keyakinan untuk baca Quran. Bila dah yakin tak ada apalah, bolehlah baca apa-apa. Surah panjang pun boleh. Saya tanya kan, malam tadi hari Jumaat semalam kan, semalam biasa kita baca surah Yasin malam Jumaat. Siapa yang baca surah Al-Kahfi? Sebab surah Al-Kahfi pun dia ada fadilat juga. Hari Jumaat Imam Nabi kata baca surah Al-Kahfi untuk mengelakkan daripada
fitnah Dajjal. Itu antara ada yang fadilat dia. Siapa yang baca? Okay. Bukan tak nak baca Surah Al-Kahfi, tapi ya Allah Ustaz, tak pernah jumpa dia punya bacaannya tu. Kisah Yasin memang dia kecil baca, jadi kita dah biasa. Punya Yasin tu payah, jadi tak boleh nak upgrade bacaan kepada Al-Kahfi, kan? Jadi bukan tak nak baca, tapi sebab belum tahu. Jadi sebab tu kita perlu belajar Al-Quran, insyaAllah. Okey, itu 4. 4 sebab kita belajar Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW memberi bersabda dalam satu hadis menyebut ganjaran pahala orang yang membaca Al-Quran ataupun orang yang belajar Al-Quran. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu hasanah. Hasanah ini pahala. Dan hasanah ini bukan sekadar pahala saja. Hasanah ini adalah apa sahaja perkara-perkara yang baik. Hasanah ini perkara yang baik. Pahala pun perkara yang baik. Kebaikan. Dipermudahkan urusan, diampunkan dosa, diberi kekuatan, diberi rezeki, dapat suami, isteri, anak yang soleh, solehah. Sekarang ni kan waktu-waktu ujian yang mencabar kan. Jadi diberi rezeki oleh Allah SWT waktu susah ni. Kan? Dengan orang yang baca Al-Quran. Dan hasanah, kebaikan itu digandakan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Rasulullah kata, bila kita baca alif, lam, mim, kan ada alif, ada lam, ada mim. So ada 3 huruf. Kemudian dia tak kata alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. So 3 huruf. Kemudian Rasulullah kata setiap satu huruf tu dikalikan pula dengan 10 kali ganda. Ini 30. Alif, lam, mim tu 30 kali ganda pahala bacaan yang dapat. Bukan pahala saja, kebaikan yang kita dapat pun banyak dengan kita baca alif, lam, mim sahaja. Baik. Teruskan. Pahala orang baca basmalah. Basmalah ni adalah kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat sikit kira-kira. Pahala orang yang membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, kita nak kira ada berapa banyak pahala dia dapat. Okey. Sekarang kita kira. Yang pertama, berapakah huruf yang terdapat dalam Bismillahirrahmanirrahim? Kalau kira daripada ba sampai mim, Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf. Nanti balik kira pula. Sekarang semua dekat rumah ni kan. Nanti lepas pada sesi taklimat ni boleh kira berapa ada huruf dekat. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif tu kan. Kira ada 19 huruf. Okey, kemudian berapa kalikah bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang wajib kita baca sehari semalam? Ini kita nak kira yang wajib kita baca sahaja. Berapa? Yang wajib kita baca adalah dalam solat, iaitu dalam surah Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim. So, surah Al-Fatihah berapa kali kita baca? Setiap rakaat solat kita kena baca. Jadi 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isyak, 2, 4, 4, 3, 4 ada 17 kali kita kena baca. Ini kita ambil yang wajib saja, tidak yang kita baca lain lah, wajib saja. Kita tengok pahala yang kita dapat. 19 huruf kali 10, 190 kali 17, 3,230. Kemudian 3,230 itu pahala sehari yang kita dapat kalau kita solat sehari semalam. Kemudian bayangkan kalau sebulan, 3,230 kali 30 hari, 96,900 pahala sebulan kita dapat. Masya Allah, banyak ke? Banyak. Banyak, Ustaz. Itu kebaikan yang orang dapat, yang kita dapat bila kita baca Al-Quran. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi kita baca ni surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada 139 huruf. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Sekiralah 139 kali dengan 10 kali dengan 17 kali dengan 30 hari.
Cuba kalikan pula dengan berapa tahun kita dah sembahyang. Itulah pahala yang kita dapat, kebaikan yang kita dapat. Itu kalau kita baca bismillah ataupun baca Fatihah sahaja. Belum kita baca surah-surah yang lain. Nampak Sebab tu Rasulullah kata khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Orang baca Quran adalah orang yang terbaik. Orang yang belajar Quran adalah orang yang terbaik. Nabi kata. Sebab apa? Sebab banyak kebaikan dia. Dibaca satu huruf, dia baca, dia ulang lagi, dia baca lagi, dia ulang lagi sampai dia pandai. Kebaikan datang, kebaikan datang, kebaikan. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin tuan-tuan, waktu sekarang ni pun, waktu ujian enam-enam tu, sampai tuan-tuan teruskan usaha mencari rezeki, usaha dan sebagainya, tapi jangan lupa baca Al-Quran. Sebab itu yang menjadikan kita kuat dan menjadikan kita mendapat kebaikan yang banyak. Dan kadang-kadang antara kebaikan tu Allah bagi kita kesihatan. Dan kesihatan tu kita boleh bekerja. Ada orang yang duit banyak tetapi tak sihat. Susah juga. Duit banyak duit. Kaya tapi banyak duit, aset dan sebagainya, tapi tidak sihat. Bukan saya kata itu tak bagus, tidak. Tetapi itu ujian yang Allah bagi kat dia. Jadi tak boleh juga dia nak bekerja, nak menikmati dia punya harta dia, susah. Jadi sebab tu baca Quran, Allah berikan banyak kebaikan. Antaranya beri kesihatan. Kadang kita tak sedar Allah bagi kita kesihatan sampai kita boleh bekerja, kita boleh buat tu, buat ni dan sebagainya kan. Untuk sahabat-sahabat kawan-kawan kita yang kena, saudara kita yang kena COVID. So dia kena kuarantin 14 hari. So 14 hari dia tak boleh buat apa-apa. Kena duduk dalam rumah, duduk dalam pusat kuarantin. Itu ujian Allah beri kat dia. Kan? Jadi kita alhamdulillah Allah beri kesihatan dan sebagainya, kita boleh buat urusan, berbagai urusan, boleh bekerja, boleh bersama dengan anak sebagainya, walaupun mungkin tak bolehlah rentas negeri, balik kampung semua kan, tak ada masalah. InsyaAllah bila kita dah okey, kita akan insyaAllah boleh kembali seperti biasa. Tapi dalam keadaan yang susah tu lebih banyak kita kena baca Al-Quran. So jadi baca Quran macam mana Ustaz? So kena belajarlah kalau tak tahu. Baik. Okey, baik. Semua okey lagi ke? InsyaAllah. Kita pergi pada sesi yang seterusnya, iaitu keistimewaan teknik Al-Baghdadi. Ustaz akan beri sedikit penerangan lah berkenaan dengan bila kita nanti tuan-tuan yang berminat untuk join kelas, kita akan belajar Al-Quran dengan teknik Al-Baghdadi. Mungkin sebahagian tuan-tuan dah pernah mendengar teknik Al-Baghdadi, mungkin belum. Ustaz akan share lah sikit. Tapi mungkin Ustaz tak share semua, saya share asas dia bagaimana saja untuk tuan-tuan dapat gambaran lah. Okey. Mudahnya belajar Al-Quran. Okey, ini Ustaz share bagi tahu pada tuan-tuan puan hari ini bahawa sebenarnya kita belajar Quran ni sebenarnya senang je, simple je. Tapi tak tahu kenapa kita payah, kita susah, kita nak ikuti. Sedangkan saya belajar Quran senang kan? Okey. Sebenarnya dalam Quran dia ada 30 juzuk, ada 114 surah, ada 6,236 ayat, dan dalam huruf dalam Al-Quran dia ada 29 huruf. Ada 29 huruf hijaiyah, alif sampai ya. Dan ni saya cerita saya share sikit. Daripada 29 huruf hijaiyah ada 29. Okey, 29 huruf hijaiyah. Daripada 29 dia ada 28 huruf sahaja yang boleh keluar bunyi. Boleh keluar bunyi macam maksudnya apa macam ni. Contohnya kalau saya kata kita ada huruf sin atas kan, kita ada huruf sin. Kita ada huruf sin. Macam mana sin ni kita nak bagi keluar bunyi, kita kena letak baris. So letak baris atas. Bunyi dia apa? Sa. Sin baris atas, bunyi dia apa? Sa. Gitu. So, ada 28 huruf yang boleh menghasilkan bunyi. Ustaz, apa huruf yang tak boleh keluar bunyi? Iaitu huruf alif. Huruf alif tidak boleh keluar bunyi. Huruf alif tidak boleh keluar bunyi alif. Sebab apa? Sebab tak boleh letak baris. Kalau letak baris, kena letak hamzah dahulu. Baru dia A. Itu kaedah dia. Okey. Dia 28. Okey, kemudian satu huruf hijaiyah daripada 28 tu satu huruf,
dia boleh menghasilkan 12 bunyi. Satu huruf boleh menghasilkan 12 bunyi. Macam mana? Tadi kan, satu huruf contohnya huruf sin, letak baris atas bunyi dia sa, letak baris bawah bunyi dia si, letak baris depan bunyi dia su. Sa, si, su. Satu huruf dia ada 3 bunyi kat situ. Lepas tu tambah lagi. Tanwin, san, sin, sun. Dia ada lagi 3 bunyi. Kan? Panjang, se, si, su, panjang kan? Tu dia ada 3 bunyi lagi. So satu huruf sahaja, berapa bunyi boleh dihasilkan? Ada 12 bunyi boleh dihasilkan. Itu dalam kaedah dalam bacaan Al-Quran. Jadi kesimpulannya, kalau satu huruf dia boleh menghasilkan 12 bunyi, kalau 28 huruf ada berapa bunyi? Satu huruf boleh menghasilkan 12 bunyi, kalau 28 huruf boleh menghasilkan berapa bunyi? 12 kali 28, jawapannya 336. 336 bunyi. So, kesimpulannya yang saya tunjuk pagi ni ialah kalau tuan-tuan puan-puan nak boleh membaca Al-Quran dengan baik, nak boleh kuasai baca Al-Quran dengan baik, tuan-tuan puan-puan kena kuasai 336 bunyi ni saja. Ustaz, 338 bunyi tu apa dia? Sin baris atas, sa, satu bunyi. Sin baris bawah, si, bunyi kedua. Sin baris depan, su, bunyi ketiga. So, satu huruf tadi kan saya kata ada 12 bunyi. So, kalau ada 28 huruf, ada 336 bunyi. Jadi, dengan huruf-huruf yang berbeza lah. Jadi, tuan-tuan puan hanya perlu kuasai 336 bunyi untuk tuan-tuan boleh baca Quran. Cuba saya buat satu kesimpulan mudah. Begini. Satu hari kita belajar satu bunyi. Jadi kita ambil Hamzah baris atas atau alif baris atas a. So hari ni kita belajar ulang lagi ulang lagi ulang lagi satu hari satu bunyi. Esoknya i pula. Besoknya lagi u. Lepas tu an, in, un. Kalau satu hari satu bunyi kita belajar, kita perlukan berapa hari untuk kita habiskan 336 bunyi? 336 hari iaitu 11 bulan lebih. Kalau kita belajar satu hari satu bunyi. Tapi takkanlah satu hari satu bunyi nak belajar. Hari ni kita belajar sejam je kan. Mengantuk kan. So jadi mungkin satu hari kita belajar banyak bunyi. I, u, an, in, un. Kan? So banyak bunyi kita belajar kan. Jadi kalau banyak bunyi kita belajar, adakah sampai kepada 336 hari? Mungkin tak sampai. Betul tak? Mungkin tidak sampai. Jadi kenapa kita belajar Quran sampai bertahun-tahun? Sedangkan kalau kita tahu cara kita nak belajar Quran, kita akan mudah belajar Quran sebenarnya. Itu kesimpulan mudah. Jadi dalam teknik Al-Baghdadi, sebab kesimpulan, kita akan cuba dedahkan ataupun pastikan tuan-puan belajar Quran ni boleh kuasai 336 bunyi Al-Quran. 336 dalam masa yang singkat, insya-Allah. Itu yang kita target kami kat sini. Sebab bila tuan-puan boleh kuasai 336 bunyi ni, insya-Allah tuan-puan akan boleh baca Quran dengan baik. Itu kita punya sasaran kita. Okey. Kemudian mudahnya belajar itu yang pertama tadi. So mudahnya kita nak target supaya kita boleh kuasai 336 bunyi asas Al-Quran. Kemudian dalam kita belajar tu kami ubah cara bacaan Al-Quran, cara belajar tu daripada mengeja kepada membaca. Dulu kita belajar Quran kita mengeja. Contohnya ba baris bawah bi sin, mati bis, mim baris bawah mi, bismi. Tu dulu kan. Kita belajar Quran sebab dengan mengeja. Alif baris atas a, lam mati al, ha baris atas ha, mim mati ham,
dal baris depan du, alhamdu. Kita mengeja, baru kita baca. Itu dululah. Tapi sekarang kita tidak. Dalam teknik Abadadi, kami tidak ajar dengan cara mengeja, kita terus membaca. Terus baca. Kenapa? Sebab kita boleh menguasai satu bacaan tu ada satu huruf ataupun kalimah tu dengan membaca saja. Dengan syarat kita kena buat pengulangan dengan banyak. Contoh contoh. Tuan puan, kalau tuan puan ada anak kecil kan. Ada anak dulu anak tuan puan kecil tu. Tuan puan perkenalkan diri tuan puan tu contohnya panggil mama, papa kan. Mama, papa. Mama dengan papa tu kita ajar anak kita tu dengan cara dia sebut terus ke ataupun dengan eja. Kita bincang secara logik Kita tak ajar anak kita mengeja. M-A-Ma, M-A-Ma, mama, P-A-Pa, P-A-Pa, papa sebut ni. Dia tak ada. Budak tu kecil. So kita terus sebut dekat dia. Mama, 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 papa, papa kan. Dah lama dia sebut mama, mama, papa, papa kan. Jadi dari kecil pun kita telah ajar membaca, menyebut. Dia tak mengeja. Jadi itu yang berlaku. Kita nak supaya dalam belajar Quran nanti kita tidak mengeja dah tapi terus membaca. Maknanya kalau tuan-tuan nampak ada huruf sin baris atas, usah tak? Sin baris atas sa tak. Terus ni bunyi apa? Bunyi sa. Baca terus. Bunyi sa. Sa. Jadi kita kena buat pengulangan banyak kali untuk baca sa. Sa tu. Sa, si, su. Ulang lagi. Sa, si, su. Lagi. Sa, si, su. Begitu. Kita tidak mengeja tapi terus membaca. Boleh dapat okey. Baik. Apa buktinya kita boleh membaca? Ada sebenarnya saya nak buat ni. Ada yang boleh baca tak ni? Bukti bahawa sebenarnya kita tidak mengeja tapi kita membaca. Ini sedikit aktiviti lah. Boleh baca ke? Boleh baca? Saya tak dengar pun. Bacalah sendiri kan. Kita tak baca, kita akan baca mengikut kajian Cambridge University, sesiapa pun boleh membacanya walaupun hurufnya berterabur. Kerana otak kita tidak mengeja huruf satu persatu tapi membaca perkataan secara menyeluruh asalkan huruf pertama juga yang terakhir berada di tempatnya. Kita akan baca macam tu. Kita tak baca mengikut kajian Cambridge University, sesiapa, tak ada. Kita akan baca terus sebab kita baca, kita tak mengeja. Kalau kita mengeja, kita akan mengikut kajian Cambridge macam tu. Jadi sebenarnya otak kita boleh terus membaca. Ini kajian ataupun test yang dibuat oleh pakar lah, pakar pendidikan, pakar pendidikan. Sebenarnya kita boleh baca terus. Jadi sebab tu kita tekankan dalam pengajian Quran kita akan terus baca. Sa, si, su, ja, ji, ju, terus baca. Okey, ni kelebihan teknik Al-Baghdadi. Okey. Okey, yang ni Ustaz share apa yang kita akan belajar, kita akan tekankan dalam pembelajaran Quran kita, iaitu pertama tuan-puan akan belajar 29 huruf, kenal 29 huruf. Maknanya tuan-puan yang tak kenal huruf, yang dah lupa-lupa tu kita akan ulang balik 29 huruf hijaiyah. Alif, baca sebutan dia, macam nak baca, makhraj dia dan sebagainya, kita akan betulkan, kita akan perkenalkan dekat sini. 29 huruf hijaiyah. Kemudian tanda baris. Tanda baris ni apa? Tanda baris atas, bawah, depan. Sebab huruf, contohnya huruf ba. Nama dia ba, tapi baris dia berbeza. Ada baris atas, bunyi dia ba. Bawah bi, depan bu. Tanda yang berbeza menghasilkan bunyi yang berbeza. Sebab tu kita kena tahulah. So tuan-puan akan belajar tanda baris. Tanwin yang tanwin dua atas tu. Bawah dan depan. Ba, ban, bin, bun. Mat apa? Mat panjang. Ba, bi, bu. Sukun apa? Sukun mati. Bukan buah sukun. Ab, mati. Ba, mati. Ab. Kalau sabdu huruf yang berganda. Berganda maknanya ada dua huruf. Ab, ba.
Ba. Ba tu mati, lepas tu ba bunyi ba baris. Ba. Dua berganda. Jadi itu adalah asas-asas dalam bunyi bacaan Quran. Kalau kita tak kuasai ini, tak boleh baca Quran. So yang ini yang kami akan ajar kepada tuan-tuan puan-puan insya-Allah secara online nanti, secara Zoom, secara interaktif nanti dalam kelas. Kalau secara Zoom nanti kita akan baca, Ustaz kena dengarlah bacaan sebutan tuan-tuan puan-puan supaya kita boleh perbaiki kalau salah. Okey, boleh. Kemudian tuan-tuan puan-puan, okey, untuk buku kita hanya belajar 2 buah buku, 2 buku. Okey, 2 buah buku ni saya terangkan. Buku yang color coklat tu nama dia Tamhid, yang color hijau tu nama dia Tajwid. Tamhid ni kita akan belajar asas. Tadilah yang panjang, pendek, huruf-huruf dan sebagainya tu. Ini kita belajar kat sini. Dah habis ni buku coklat ni, baru kita akan belajar tajwid. Tajwid ni dengung, idgham, ikhfa, panjang mat, alif disukun, 2 4 6 harakat, waqaf, nak berhenti macam mana, kita akan belajar buku hijau ni. Nanti kalau tuan-tuan puan daftar, Ustaz akan postkan buku ni ke rumah tuan-tuan puan dan kita akan gunakan buku ni dalam belajar nanti secara online nanti insya-Allah. Okey. Baik, seterusnya kemudian ini yang menarik iaitu kita ada alat ketuk. Alat ketuk ni yang penting sekali. Tak nampak kan dia tulisannya. Kita belajar nanti kita akan ada aktiviti iaitu mengetuk. Ustaz macam mana nak mengetuk secara online Ustaz? Tak ada masalah, Ustaz boleh dengar. Ustaz tunjuk nanti sebab kita manfaatkan kita ada video, kita boleh tengok kan. Nanti bila Ustaz hantar buku dengan alat ketuk ni pun Ustaz akan hantar juga ke rumah kalau tuan-tuan puan daftar. So nanti Ustaz akan ajar cara macam mana nak baca dengan mengetuk ni. Itu puan-puan akan ikutlah macam mana Ustaz buat, so kena ikut. Dia baca dengan mengetuk. Baca, kemudian kita akan ketuk. Nanti dalam kelas Ustaz akan ajar macam mana. Memang sangat menarik dan sangat seronok. Jadi pastikan puan-puan alat ketuk tu jangan bagi kepada anak-anak sebab anak-anak suka tu. Okey. Baik. Seterusnya tak sentuhlah Okey, praktik ketuk. Yang ni nanti insya-Allah kita akan belajar dalam kelas nanti. Okey, bila kita belajar nanti kita akan mengetuk sajada. Bila disebut sa, kita akan ketuk sekali sa. Jim pada atas ja, kita ketuk sekali ja. Dal pada atas da, kita akan ketuk sekali da. Sajadah 3 kali ketuk. Sebutan-sebutan. Kita akan mula dengan asas pembacaan satu persatu insya-Allah. Okey. Itu apa yang kita akan, teknik yang kita akan gunakan bila kita belajar Quran nanti. InsyaAllah bila kita masuk nanti, kita akan belajar lagi. Sebenarnya saya nak share perkongsian kejayaan kita pun di hujung ini insyaAllah. Ini adalah para pelajar ustaz yang telah berjaya menamatkan pengajian dan alhamdulillah boleh membaca Al-Quran. Ini adalah testimoni lah. Alhamdulillah ada yang muda, ada yang veteran, ada yang tua. Semuanya dia tak ada masalah. Ada juga tanya, Ustaz, saya umur dah lanjut boleh ke belajar Quran? Boleh. Yang muda pun ada. Ini yang muda-muda sikit. Ini yang ikuti kelas kami lah di center. Ini waktu ni di center yang boleh waktu kita boleh belajar di center lagi. So alhamdulillah. Yang berkeluarga pun ada. Yang ni antara pelajar kami yang telah tamatkan Al-Quran. Dulu dia masuk kelas tu, dia tak masuk kelas, dia hantar anak dia sebab dia ingat belajar Quran ni untuk budak-budak budak-budak je. Jadi dia hantar anak dia, betul. Rupanya ada kelas dewasa. Dia masuk, dia seronok, dia ajak sekali dengan dia punya suami dia. Satu family masuk kelas Quran. Ini Puan Nurliza pun juga telah habis khatam 30 juz alhamdulillah. Puan Nurliza dulu sebelum baca Quran dia nak baca doa, berzikir pun tak pandai.
Ustaz, saya nak doa pun, ya Allah Ustaz. Doa pun saya tak pandai. Nak zikir pun saya tak pandai. So dia masuk, alhamdulillah dia dah khatam Al-Quran. Boleh praktiskan doa, zikir-zikir nak baca waktu yang dia nak dulu kan. Ada seorang saya ada pengalaman dulu dia pergi umrah. Dia pergi umrah, dia balik dia menangis. Dia kata, apa Ustaz, ya Allah, saya pergi umrah ni, niat tu nak baca doa lah. Dia zikir, tak boleh Ustaz, tak pandai. Jadi terpaksalah dia pergi beli buku yang Rumi tu. Yang Rumi kan ada buku yang Rumi, bacaan Rumi kan, terpaksa beli yang Rumi. Yang kita sedangkan malu saya nak baca ni kan Rumi. Sebab Rumi ni kadang-kadang ada yang tak betul. Sebutan dia, makhraj dia kan. Kita baca bahasa Melayu kan. Jadi lepas tu dia belajar Quran. Okey, alhamdulillah ini antara pelajar kami yang muda pada 2017 hingga 2019 yang telah khatam Al-Quran 30 juzuk. Ramailah. Ustaz pun tak ingat apa ramai, tapi semuanya telah khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Okey, ini gambar-gambar kelas di center. Ini gambar-gambar kelas kami di center. Waktu kita boleh belajar di center lah, maksudnya kelas secara bersemuka. Center kami di Bandar Baru Sentul, di sebelah UTC Sentul. Tapi sekarang kami tutup lah sebab tak boleh buka. Tapi ini saya tunjukkan kelas-kelas kami. Contoh boleh datang sebenarnya waktu kalau PKP ni boleh datang, tak ada masalah. Tapi kita tak boleh buat kelas lah. Kita masih lagi macam untuk kelas online ni pun kami online daripada center. Tapi pelajar tak ada lah. Pelajar hanya belajar ikut online daripada rumah lah. Tapi ni saya tunjukkan kita punya kelas. Ini semua student kami yang telah ikuti, sebahagiannya yang telah khatam dan sebahagiannya masih lagi belajar. Sekarang ni semua belajar secara online. Alhamdulillah. Ramai yang belajar kami Jadi kita ada majlis khatam kalau dah habis baca Quran, dah habis belajar Quran, dan kita ada sijil. Kami akan berikan sijil kepada semua yang telah berjaya belajar khatam Al-Quran, insya-Allah, ataupun telah menamatkan pembelajaran. Okey, baik, untuk silibus pembelajaran sikit lagi saya nak tamat dah ni, mungkin sebelum jam 10 kita tamat. Jam 10 kita tamat nanti. Okey, sistem pembelajaran kelas untuk dewasa. InsyaAllah pengambilan kali ini sebab dewasa ataupun mungkin ada yang remaja boleh join sekali, tak masalah. So kita ada dua level kelas, dua level. Yang pertama namanya kelas asas, iaitu dalam dia ada tamhid dan tajwid. Dia ada modul tamhid dan ada modul tajwid. Level pertama asas, kemudian level kedua talaki. Level kedua talaki. Okey. Level asas ni ada dua modul. Modul pertama tamhid, modul kedua tajwid yang Ustaz explain tadi. Modul tamhid ni kita akan belajar asas-asas bunyi Al-Quran, 336 bunyi Al-Quran kita akan belajar di sini. Ustaz akan ajar setiap bunyi yang yang Ustaz sebut tadi, 336 bunyi, kita akan kuasai 336 bunyi insya-Allah. Tuan-tuan akan habis belajar asas ni, kita boleh menyebut dan membaca huruf-huruf ataupun kalimah-kalimah Al-Quran dengan baik, insya-Allah. Dah habis asas tamhid tu, kita pergi pada tajwid. Tajwid ni lebih kepada pembelajaran hukum hakam tajwid. Hukum hakam tajwid. Jadi tempoh level yang pertama ni, modul pertama tamhid 3 bulan, modul kedua tajwid 3 bulan. So total 6 bulan. Untuk kita habiskan asas level yang pertama. Kemudian bila dah habis tu, kita pergi pada level yang kedua, kelas talaki, iaitu level ni, kelas talaki kita terus masuk Al-Quran. Sebaca mula daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai kepada surah An-Nas, 30 juzuk sampai khatam. Cara bacaannya Ustaz baca, sebut belajar ikut, baca ikut. Kalau salah tu Ustaz akan betul, Ustaz akan perbaiki kan sebutan. Memang itulah cara kita belajar Quran. Okey, ini modul yang pertama, kelas asas tu. Level pertama pembelajaran Quran, belajar asas baca Quran, mengenal huruf hijaiyah, bacaan pendek panjang, tanwin, boleh membaca kalimah dan ayat pendek. Ini hasil dia tuan-tuan puan, insya-Allah boleh membaca kalimah dan ayat pendek. Dan insya-Allah dapat sijil kelas asas. Kita akan bagi kalau dah tamat 3 bulan yang ni. Kemudian 3 bulan yang kedua, tuan-tuan kita akan belajar tajwid. Level kedua, pembelajaran asas tajwid untuk mencantikkan bacaan. Tajwid ni kita akan belajar wakaf nak berhenti macam mana, dengung macam mana, kena dengung macam mana, berapa harakat, wajibul gunnah dan sebagainya.
Belajar hukum tajwid, nun mati, mim mati, cara-cara wakaf dalam Al-Quran dan dapat sijil kelas tajwid jika tuan-puan tamat 3 bulan untuk tajwid ni insya-Allah. Dan level yang seterusnya, pembelajaran level ketiga belajar Al-Quran, kelas talaki, bacaan Al-Quran secara talaki musyafahah. Musyafahah ni apa? Ustaz baca, pelajar dengar dan ikut. Pelajar baca, ustaz akan dengar dan perbetulkan. Itu maksudnya musyafahah. Dia tak boleh tuan-tuan perempuan baca, ustaz tak dengar, tak boleh. Ataupun ustaz baca, tapi ustaz tak dengar bacaan daripada pelajar, tak boleh. Sebab tu bukan namanya talaki musyafahah. Sebab kalau ustaz baca, tuan-tuan perempuan ikut, tapi ustaz tak dengar bacaan tuan-tuan perempuan, macam mana ustaz nak betulkan kalau salah? Kan? So kena musyafahah. Sebab tu kita gunakan medium Zoom supaya tuan-tuan perempuan baca, ustaz boleh dengar, ustaz boleh perbaiki kalau ada kesilapan. Dia dapat sedia khatam Al-Quran. Mula juzuk 1 sehingga khatam Al-Quran, insya-Allah. Jadi ini ramai yang para pelajar kami dah khatam lah, alhamdulillah. Jadi untuk kesempatan yang ada ni, kalau perempuan masuk kelas, niatkan untuk kita belajar Quran kerana Allah, kemudian salah satunya kita nak khatam Al-Quran kalau perempuan belum khatam Quran lagi lah. Okay. Baik, jadual pembelajaran. Okay, so untuk pembelajaran asas yang level pertama tu, asas tamhid dengan tajwid, kita ada dia punya session dia. Kami kelas kat sini, kami buat pembelajaran Quran secara tersusun, sistematik. Iaitu setiap minggu pembelajaran kelas kita ada dia punya sesi pembelajaran dan kita ada silibus yang kita akan ajar. Kita tidak belajar datang kelas bacalah apa yang sambung yang minggu lepas, tidak. Setiap sesi tu ada dia punya pembelajaran dia. Kenapa? Kita buat secara universiti sikit. Kenapa? Sebab bila tuan-tuan perempuan miss satu kelas tu, tuan-tuan perempuan ada rekod dia dan kita akan buat kelas ganti. Kelas ganti ni biasa kalau kat center kita akan kita akan minta dia masuk kelas-kelas yang dia tertinggal tu dekat center kita lah. Untuk kalau secara Zoom online ni, insya-Allah kita punya sesi pembelajaran ni kita akan rakamkan dan saya akan bagi kepada tuan perempuan untuk buat ulang kaji, dan untuk mereka yang tak sempat join pada hari tu, tuan boleh ikuti rakaman tu, tak ada masalah. Rakaman tu memang tidak akan dipotong, maksudnya 100% full kelas yang kita akan belajar lah. Saya akan share. Tuan-tuan perempuan akan dapat percuma sekali dalam pembelajaran kelas. So setiap daripada sesi kelas tu ada kita punya belajar supaya tuan-tuan perempuan mudah untuk rujuk balik. Minggu lepas belajar apa sesi yang 17 ni belajar apa So ada dia punya pembelajaran yang kita akan belajar, tajuk-tajuk je lah. Okey, kelas mengajar intake Februari secara online Zoom. InsyaAllah kita akan buka pada setiap hari Sabtu. Okey, 9 hingga 10 pagi. So kelas kita hanya seminggu sekali sahaja. Dan insya-Allah kita akan mula pada 19 Februari. 19 Februari ni minggu depan lagi. Jadi sebab minggu depan ni kita akan buat sekali lagi taklimat untuk mereka yang tak sempat join, tak ada masalah. Supaya tuan perempuan kita nak tambah lagi. Sekarang ni belum lagi ramai yang daftar. So kita nak tambah supaya lebih ramai daftar, dan insya-Allah 19 Februari kita akan mulakan kelas nanti insya-Allah. Okey, setiap 9 hingga 10 pagi. Baik, seterusnya untuk yuran pendaftaran RM 100 bayar sekali sahaja. Apa yang tuan-tuan akan dapat bila bayar yuran pendaftaran, iaitu yuran pendaftaran RM50. Lepas tu buku asas dan modul RM50. Ustaz akan post ke rumah tuan-tuan. Jadi yang dah daftar tu saya akan terus post lah insya-Allah. Alatan belajar, alat ketuk, fail apa semua saya akan bagi, dan sijil penyertaan setelah tamat pembelajaran insya-Allah. Okey. Okey, package pembayaran yuran. Okey. Untuk pembayaran yuran, kita ada package bayar bulanan dan kita ada bayar mengikut 3 bulan dan 6 bulan teruslah. Okey. Iaitu untuk kelas asas yang 2 buku ni, bulanannya RM70. Bulanan RM70. Kemudian kalau tuan-puan, ini package yang pertama bayar bulanan RM70. Setiap bulan bayar RM70 sampai habis kelas 6 bulan. Ataupun package tuan-puan boleh bayar separuh, 3 bulan, iaitu 210, 70 kali 3 bulan, 210. Tapi untuk tuan-puan yang bayar separuh ni akan ada sedikit keistimewaan, itu saya akan share.
Dan untuk bayaran penuh 6 bulan terus RM420 pun akan ada kelebihan keistimewaan yang Ustaz akan share. Okey, ini dia. Dan apa-apa yang bayar okey, secara bulanan secara bulanan ini 70 ni bukan 170 okey. Yuran secara bulanan. Okey, pendaftaran 100, yuran RM70. Kelas ganti insya-Allah kita akan ada sediakan rakaman. Kalau dalam kaji tak ada, bonus tambahan tak ada. Okey. Untuk yang bayar 3 bulan dia akan ada kelas ganti, kelas ulang kaji dan percuma kelas asas ulangan. Tuan-tuan puan, kalau dah habis 3 bulan mengaji untuk asas yang buku coklat tu, tuan-tuan akan dapat percuma 3 bulan untuk buat ulangan secara percuma kalau tuan-tuan puan bayar secara 3 bulan. Okey. Dan kalau tuan-tuan puan bayar secara 6 bulan terus 420, tuan-tuan puan akan dapat percuma kelas ulangan 6 bulan. Maksudnya kelas buku coklat 3 bulan, tajwid yang hijau tu 3 bulan, 6 bulan dua-dua kelas tu tuan-tuan boleh masuk secara percuma. Dan insya-Allah kalau sekiranya dah boleh buka kelas bila PKP dah tamat nanti, saya jemput tuan-tuan puan untuk datang ke kelas lah. Boleh buat kelas ulangan di kelas insya-Allah. Mungkin kelas online kita akan teruskan juga, tapi kalau tuan-tuan puan nak masuk ke kelas secara fizikal bersemuka, saya jemput untuk datang ke kelas secara percuma untuk yang ambil dua package ni insya-Allah. Okey. Seterusnya ada lagi tak? Okey, ni kelas ulang kaji. Kita akan buat ulang kaji macam biasa insya-Allah. Boleh kita support group online kelas. Yang ini macam saya sebut lah. Kita akan bagi rakaman setiap kelas yang kita jalankan dan kita akan buat secara intensif dalam grup insya-Allah. Yang terakhir, package pembelajaran keluarga. Okey, yang ni kalau sekalian tuan-tuan puan daftar secara berkeluarga, contohnya ibu, suami, isteri, mak ayah, anak, datuk nenek, anak, cucu sebagainya, akan dapat diskaun 10% yuran pengajian. Tapi untuk package yuran bulanan sahaja RM70, 10% diskaun, tolak RM7 jadi RM63. Macam itulah dia punya yuran bulanannya. Tapi untuk package yuran bulanan sahaja. Okey, itu sahaja taklimat kita pada pagi ini. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, kita boleh berhenti dulu di situ insya-Allah. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau nak tanya secara direct pun boleh, ataupun kalau nak message pun boleh, nanti Ustaz akan jawab. Ada tak? Ada soalan? Tidak ada Tidak ada soalan? Tak ada soalan? Oh, ada soalan. Okey. Kita tengok dulu. Chat. Oh, okey. Terima kasih. Okey, kalau tak ada soalan, mungkin kita berhenti situ dulu insya-Allah. Okey, untuk yang nak join kelas, nanti Ustaz akan tolong PM Ustaz nombor yang Ustaz message tu, tolong PM Ustaz. Ustaz akan bagi borang ringkas untuk tuan-tuan isi. Lepas tu buat pembayaran pendaftaran RM100. Lepas tu nanti Ustaz akan postkan buku, insya-Allah Ustaz akan masukkan dalam grup kelas dan pada 19 bulan nanti kita akan mula kelas secara online insya-Allah. Itu saja untuk kalau mereka yang nak untuk daftar lah. Kalau nak ajak suami, isteri, ibu, saudara-mara dan kawan lagi pun boleh, tak ada masalah. Maklumkan Ustaz dan Ustaz akan arrange kelas kita insya-Allah. Okey. Ada soalan? Ustaz, saya ada soalan, dua soalan saja. Okey, yang Ustaz kata yang bonus tambahan tu percuma kelas asas ulangan tu maksudnya macam mana? Macam ni. Tadi kan kita punya kelas kita kan ni
Okey, dah. Ni kan, so kelas kita ni kan asas tu yang buku coklat 3 bulan. Yang tajwid 3 bulan kan? Faham ni? Puan apa ni namanya? Ini. Puan ini kan. Okey. Tengok ni yang buku coklat dan buku hijau ni 6 bulan kan? Kita belajar. Untuk yang ambil package yang bonus tu, kalau dia dah habis belajar dua-dua buku ni, so dia boleh ulang balik untuk kelas dua-dua buku ni secara percuma. Maknanya 6 bulan lagi kelas dia dapat free. So dua-dua buku tu lah dia akan dapat percuma itu, ulangan dia tu. Pengulangan. Tapi untuk yang ambil yang 6 bulan tu, kalau ambil yang 3 bulan dia dapat yang satu buku je ulangan. Tengok bergantung pada package dia ambil. Kalau package dia ambil package yang kedua ni bayar separuh, dia bayar 3 bulan, dia bayar 3 bulan. Maknanya dia bayar 3 bulan terus, lepas habis 3 bulan ni dia boleh ulang 3 bulan lagi percuma. Sebab ada kadang-kadang dia bayar 3 bulan, lepas tu yang bulan seterusnya dia bayar bulanan pula. So dia hanya ulang yang ni je. Tapi yang bayar terus full 6 bulan, dia akan dapat ulangan kelas 6 bulan secara percuma. Sebab biasalah kadang-kadang ada yang jumpa Ustaz, saya belum yakin lagi ni, saya nak ulang balik kelas. So kita akan bagi dia percuma kalau dia ambil package yang bayar penuh ni. Boleh faham Puan Ani? So maksudnya ulangan dia tu untuk contoh kalau ambil yang 6 bulannya tu so dapat yang tamhid dengan tajwid kelas sekali. Ya, betul, dua-dua. Sebab dia bayar full, so ada kelebihan lah. Bayar bulanan dia tak dapat lah kelebihan ulangan tu. Boleh So ulangan tu dia kelas buat masa ni PKP, so ulangan dia online. Yes. Date tu ustaz yang bagi ke ataupun macam mana? Biasanya ulangan tu lepas dia boleh macam ni. Sebab biasanya kita akan buat intake setiap bulan. Jadi contoh puan dah belajar, lepas tu dah habis 3 bulan. Lepas tu nak ulang yang buku coklat tu kan. Jadi kami akan arrange untuk puan masuk ke kelas yang baru nak mula buku coklat tu. Next batch lah tu. Next intake tu, lepas masuk itu untuk belajar ulang. Sebab tu bawa akan belajar benda yang sama jugalah. Tapi secara pengulangan lah. Sebab mungkin nak mantapkan lagi kan. Nak yakinkan lagi. So tu secara percuma kalau ambil package yang ketiga ni. Dua-dua kelas tu. Boleh faham? Boleh faham. Baik, alhamdulillah. Okey, yang lain ada ke? Tadi ada 2 soalan, satu lagi apa? So satu soalan, kalau kita dah buat bayaran pendaftaran, so yuran tu ikut package lah yang ustaz bagi tu. Ya, betul. Okey. Jadi terpulanglah tu perempuan nak mana bulanan pun boleh. Ada yang mungkin dia nak bayar bulanan ni 70 bukan 170 tau. Saya silap tulis. 70. Bulanan nak bayar bulanan pun boleh, tak ada masalah. Nak bayar 3 bulan pun boleh. Nak bayar 6 bulan terus pun boleh. Untuk kelas yang talaki kita tak letak package sebab dia bayar bulan-bulan. Sebab kelas talaki ni dia punya tempoh dia kadang tak menentu sebab kita baca Quran daripada awal sampai habis 30 juzuk. Jadi mungkin ada yang mungkin setahun lebih dia punya pembelajaran tu. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang setahun je sebab dia bergantung kepada guru dan pelajar lah dalam kelas talaki sebab kita hanya membaca sahajalah, baca dan perbaiki. Jadi kalau talaki tu kita tak buat package macam ni. Ini untuk yang kelas asas sahaja sebab kita ada dia punya tempoh kelas itu. So terpulang kalau nak bayar bulanan pun boleh. Kalau bulanan bayar setiap bulan lah. Kalau nak bayar secara 3 bulan pun boleh. Kalau nak bayar secara 6 bulan terus pun boleh, tak ada masalah. Terpulang masing-masing. Ada macam student kami ni ada yang ambil 3 bulan terus, ada yang 6 bulan pun, ada yang bayar bulan-bulan pun ada juga. Cuma kami bagi pilihan lah. Okay? Okay.
So kalau dah habis yang sesi asas ni, kita boleh proceed to kelas yang Quran tu ke Ustaz? Ya betul. Habis 6 bulan kita akan terus masuk Al-Quran. InsyaAllah. Oh. So yang macam yang dapat percuma kelas ulangan tu, dia boleh masuk yang kelas Quran ke ataupun yang kelas percuma tu hanya untuk dia punya ulangan saja? Ya, macam ni. Untuk kelas yang Puan, kelas contoh mulai Sabtu ni, kelas akan terus berjalan macam biasa. Maknanya dah habis 6 bulan masuk kelas lelaki. Untuk kelas yang ulangan tu kami akan arrange pada hari yang lain. Maksudnya Puan kena masuk hari yang lain. Nanti kami akan maklumkan hari bila supaya tidak redundant dengan kelas yang Sabtu tu. Setelah Sabtu tu akan join seperti biasa, tak ada masalah. Cumanya untuk kelas ulangan tu saya akan arrange, nanti kita akan bincanglah kepada pelajar yang ambil tu bila dia free, mana dia masuk kelas tu. Boleh? Okey, faham. Faham Okey, alhamdulillah. Okey, ada lagi? Tak ada. Ustaz rasa itu saja untuk sesi pada pagi ini, insya-Allah. Minggu depan sekali lagi kita akan buat taklimat untuk yang tak sempat nanti, insya-Allah. Kalau nak join lagi pun boleh, tak masalah. Kalau nak bertanya pun boleh PM Ustaz je, tak ada masalah. Itu saja. Nanti insya-Allah kita jumpa pada kelas kita, insya-Allah. Pada tarikh yang kita mula kelas nanti. And then apa yang baik pada Allah dan yang silap dari Ustaz sendiri, insya-Allah kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Terima kasih banyak kepada yang ikuti sesi taklimat kita pada pagi ini. Yang saya dapat baca nama ni Izan Safi'i, Puan Ani Elina dan Encik Tan Adam Al-Abqari. Okay. Terima kasih banyak, insya-Allah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minat boleh PM Ustaz insya-Allah. Assalamualaikum.